Kawan dia kata beli Mercedes lah, tahan lama sikit. Dia pun beli. Termasuk 5 tahun dia akan mai. Ada cerita lah, biasalah 5 tahun. Tuan-tuan belilah beg tangan ke, kasut ke orang perempuan, ya branded. Apa bezanya jam ni dengan jam ni? Apa bezanya beg tangan ni dengan beg tangan ni? Oh, Jalan Teguh Abdul Rahman ni murah, tapi biasalah 2 minggu dia pakai. Tapi abang, yang ni abang kalau abang kena tembak, cek tahan dengan beg tangan. Tak temui bang. Dia kalau berapa harga? 4,500 bang. Contoh kan. Tapi mai 5-6 tahun, benda namanya makhluk, dia akan binasa. Kita pegang tangan, tengok tangan, tahu akan binasa. Nabi ajar tengok rambut, tengok uban, tahu. Kita lompat nak tangga dulu, lompat terus. Sekarang satu nak tangga 1 minit. Sakit sendi duk mai, go out. Kan? Biasalah standard semua orang. Saya umur 30 lebih, 30-an. A'maru ummati baina 60 wa 70. Bukanlah kata umur 50 itu adalah umur yang dikatakan umur separuh usia. Tetapi 30-an itulah dah masuk. You ni kena ingat, separuh hidup you dah habis. Al-Quran dah mention tentang umur. Hatta idza balagha ashuddahu 40 sana. Sehingga kamu sampai dalam bilangan umurnya 40 tahun. Perkataan 40 ada sebut dalam Quran. Ada hadis yang dibincangkan oleh ulama hadis tentang Nabi bagi tahu Allah ni dia nak azab orang umur 60 pun dia tak tergamak. Maksudnya orang tua-tua ni dia tak berani, bukan tak berani. Allah nak bagi gambaran macam mana kamu umur 60 tahun tetapi kamu tergamak buat maksiat pada Tuhan. Macam itulah. Umur ni dia ada cerita dalam hadis. Tapi mati ni tuan-tuan tak kira umur berapa. Muda tu tak kira. Dia nampak muda, umur berapa? 15. Ya Allah, 15. Macam lambat dia mati tu. Sebab budak-budak dia muda-muda, tuan-tuan dia tak terasa. Tuan-tuan ceramah bab mati ni kat sekolah dia tak terasa. SPM tuan-tuan, pelajar buat motivasi, cerita, adik-adik bersedialah untuk mati. Dia tengok kita, ya ustaz kau mati dulu, dia tengok kita. Tak. Dia kalau kat masjid, dia kalau cerita orang, kita tengok, dia pun teringat. Sebab pelajar sekolah bagi motivasi kat dia, dia tak cerita tentang dia mati. Kita kena cerita, adik-adik nanti mak kamu mati. Allah, mak mati. Allah, mak mati baru dia sedih. Dia mati dia tak teringat sebab dia teringat mak dia pergi dulu. Muda-muda. Tapi bila kita cerita tentang mati ni, kena peringatlah. Ada yang muda, ada yang tua. Dia tak kira muda, tak kira tua. Dia tak kira sihat, dia tak kira sakit. Yang sakit ni, yang dia kena jaga. Isteri jaga suami yang sakit, tiba-tiba isteri pergi dulu. Ada. Betul tak? Dia tak kira. Ada kata kalau malaikat maut datang, dia masuk rumah, dia tengok ayah tengah sakit ni, tapi nak kena ambil anak. Adakah dia cancel anak tu, dia ambil nyawa ayah dulu? Tak. Dia nak ambil anak, dia ambil anak dulu. Malaikat maut punya cerita. Cerita tentang mati ni, yang kata tadi saya sebut tadi, bila diambil nyawa, tuan-tuan, kalau roh berada di kat perut lah, biasalah kita kata kat perut, masih lagi ada kesempatan untuk kita bertaubat. Allah bagi peluang. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, kalau seorang itu tidak sempat bertaubat pada Allah pun, kalau Allah nak masukkan dia dalam syurga Allah, itu hak Allah. Tapi janganlah kita mati dalam keadaan tidak bertaubat. Allah buka pintu taubat dia, satu pintu yang paling luas. Paling luas. Tuan-tuan kalau baca, tuan-tuan baca tentang hadis tentang taubat, tuan-tuan akan tengok, Masya Allah, macam tak logik. Jutaan dosa yang kita lakukan dengan satu air mata yang mengalir. Satu air mata yang mengalir. Allah tu kata diharamkan baginya api neraka. Air mata yang mengalir kerana takut ke Allah, terus Allah kata diharamkan baginya api neraka. Ada orang yang datang jumpa Allah dalam keadaan dosa yang sangat banyak. Ini tentang orang yang tak sempat taubat. Antaranya hadis kursi yang tentang hadis ini berterah Hasan. Orang yang mana waktu dia lahir, dia duduk di dunia, dia tahu dia buat jahat. Tuan-tuan, siapa buat jahat, dia tahu dia buat jahat. Tak payah tunjuk orang. Bila bab mati ni tak payah tunjuk orang. Orang ni mati buruk kau, tak payah tuan-tuan. Kata para ulama, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu jadi tazkirah untuk kamu. Tuan-tuan dapat peristiwa kematian, tuan-tuan pergi ziarah.
Luqmanul Hakim bagi cadangan untuk anak dia, kalau anak aku engkau ada dua konflik, nak pergi kenduri dengan nak pergi hari kematian. Satu kenduri perkahwinan, walimah, satu lagi ada hari kematian. Antara dua-dua kena pilih. Tapi kalau dua-dua ni nak kena pilih yang mana satu. Kenduri pun kena pergi. Kesian orang panggil mai, takkan tak pergi. Tapi ni kenduri ke kahwin, dua-dua tempat jauh, kena pilih salah satu. Pergilah pada hari kematian orang. Engkau akan tengok tentang nasib hidup engkau. Berbanding kau pergi kepada hari pernikahan, engkau akan memikirkan tentang lebih banyak kehidupan. Ialah kahwin. Lepas kahwin dia dapat anak, kita akan nampak keseronokan dunia. Bukan nak tinggal dunia, tapi nak sebut ada benda yang sangat penting yang Nabi sangat takut. Yang Nabi sangat takut dia itu tentang mati. Roh sampai ke perut masih lagi boleh bertaubat, tak ada masalah. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Taubat Allah boleh terima. Yang tadi saya cerita tadi, budak lelaki yang sangat jahat, dia buat salah, kemudian dia ni kata ke anak dia, anak aku wasiat dekat engkau, kalau aku mati nanti tolong bakar jasad ayah. Bakar jasad ayah. Nabi bukan zaman Nabi, Nabi cerita hadis kursi, ayah ni suruh bakar jasad dia. Kemudian lepas dah bakar jasad ni, abu ni satu letak dalam laut, satu letak atas darat. Anak ni bila ayah meninggal, anak ni buat, sebab ayah ni dia tahu dia jahat. Kemudian dia bertemu dengan Allah. Allah tanya, "Masyai ya fulan, apa engkau buat wahai fulan, yang kau letak abu beza-beza ni? Kenapa?" Dia jawab, "Aku ni, aku buat begini dengan harapan Allah tak jumpa aku." Tapi tengok-tengok jumpa. Tengok-tengok jumpa. Tuan-tuan, mati dalam laut ke, mati kat mana ke, Allah ni kalau dia akan jumpa. Ni bukan besar mana pun. Dunia ni kecil ya. Nabi kata, celup tangan kamu dalam air, kamu akan nampak yang mentih itu dunia, yang baki lautan itu adalah akhirat. Tak ada apa. Lalu bila mana dia kata kepada Allah, Allah tanya, kenapa engkau buat macam tu? Kenapa engkau tak mau jumpa aku? Dia jawab, inni akhafuka ya Rab, aku takut kepada engkau ya Allah, aku dosa banyak. Dan dia mati tak sempat bertaubat. Dan Allah kata apa? Dalam hati engkau ada takut kepada aku hapuskan engkau dosa-dosa engkau, masuk engkau dalam syurga aku. Kerana ada sejenis takut pada Allah. Sebab tu ulama ahli sunnah mengatakan, orang yang tak sempat taubat, kalau Allah nak masuk dalam syurga, itu hak Allah. Dalam hadis Nabi menyebut, bila sampai dekat gharghar, walaisatit taubatu lilladina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-ana walladina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adaban alima. Habis dah, kat sini habis dah. Dan waktu itu 2-3 second kita akan nampak. Kita akan nampak apa yang kita buat. Kita akan nampak, tuan-tuan, kalau buat benda baik kita akan nampak. Tuan-tuan kena risau benda ni. Osman bin Affan radhiyallahu an, bila dia bincang tentang mati, dia duduk tepi kubur, dia duduk terus. Dia duduk tepi kubur, mukanya merah. Osman ni orang yang kenali sebagai Dzun-Nurain, kahwin dengan 2 orang anak perempuan Nabi, yang Nabi sayang dan Nabi beritahu dialah yang paling pemalu. Nabi pernah duduk saja-saja, Nabi selak. Nabi duduk kat rumah, kain Nabi terselak. Abu Bakar masuk, Nabi tak apa betul kain Nabi. Umar masuk, Nabi tak apa betul kain Nabi. Tapi Uthman masuk, Nabi bangun, Nabi berbetul kain Nabi. Aisyah tanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau perbetulkan kain kau? Abu Bakar masuk, engkau relax. Umar masuk, relax ya. Kenapa Uthman masuk, engkau tutup kain kau? Nabi kata, malaikat tak malu dengan Uthman, takkan aku tak malu dengan Uthman. Tuan-tuan, Osman ni sampai yang orang lembut ni, orang yang pemalu ni, dia duduk tepi kubur, dia menangis. Waktu itu sahabat Nabi tanya, dia tertunjuk kat kubur ni. Dia tunjuk ni. Inilah tempat yang mana kalaulah orang tu settle dekat sini, ni kata barzakh, settle dekat sini, settle lah kat sana. Syurgalah kat sini, syurgalah kat sana. Dan Nabi sendiri, tuan-tuan, dalam hadis yang saya sebut ni, yang saya baca tadi, tuan-tuan, bagaimana Nabi SAW, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kan Nabi SAW, bila kita ada orang mati, kita sunnah ikut orang pergi sampai kubur, iring dia sampai ke tanah kubur. Kita ikut, dapat satu qirat. Qirat ni sebesar gunung Uhud, besar pahala.
Sebab itu bila kita sembahyang Masjidil Haram, bila habis sembahyang, tuan-tuan tengok jenazah orang berebut. Orang berebut nak mengusung, nak mengiring. Ikut dia. Dan dalam sunnah diajar kalau kita mengusung bersegera. Kena cepat-cepat. Kenapa kena cepat-cepat? Baik. Kata Nabi SAW dalam hadis berasingan, dia nak kena angkat bila jalan tu kena cepat-cepat, ada sebab dia. Salah satunya dikaitkan dengan hadis yang saya baca tadi, iaitu idza wudi'at janazah fahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim. Bila jenazah itu diangkat letak atas bahu, dibawa atas bahu, fa in kanat salihah qalat qaddimuni. Bila orang itu orang saleh, dia akan jerit kuat-kuat. Dia jerit kuat-kuat. Jenazah akan jerit kuat-kuat. Qaddimuni, cepat bawa aku. Kita tak dengar. Tentu kalau dengar pakat tinggal jenazah lari dah. Kalaulah yang ada di atas pundak, di atas bahu-bahu manusia itu adalah orang-orang yang tidak saleh, orang yang ada problem dengan Tuhan, orang yang waktu hidup dia ada masalah dengan Tuhan, orang yang macam-macam dia buat waktu Tuhan bagi nikmat macam-macam kat dia. Allah bagi dia hidup, Allah bagi dia nafas pagi-pagi, Allah bagi matahari bagi cerah untuk dia, Allah bagi kat dia walaupun dia tak bangun sembahyang subuh, Allah bagi kat dia. Kemudian ya wailaha, dia kata celakalah, aina yadhhabuna, dia marah pula, kenapa kamu bawa aku ni? Celakalah siapa yang bawa aku ini. Kemana kamu nak bawa aku? Dia marah ada bawa ni. Yasma'u sawtaha kullu syai'in illa al-insana walau sami'a al-insanu lasa'iqa. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain diceritakan pernah keldai ni tuan-tuan, keldai duduk tepi kubur, keldai mengekek begitu kuat. Keldai mengekek kuat, sahabat Nabi pun pelik. Dan apa kata Nabi? Dia hadis lain, ni cerita lain. Nabi bagi tahu orang yang tidak saleh, dia kata celakalah kau nak bawa aku ke mana? Tuan-tuan, kata Nabi SAW, dia punya takut tu, dia punya jeritan ketakutan itu, kalaulah manusia semua yang hidup ini boleh dengar. Manusia tak dengar, yang mendengar sautu kullu syai', setiap benda dengar. Sebab itulah ada keldai yang mengekek dalam sebahagian hadis sebut takut dengar. Tuan-tuan, Nabi bagi tahu kalaulah kita yang hidup boleh dengar, nescaya manusia semua akan jatuh pingsan. Tapi kita tak dengar. Nak katanya itu belum lagi bangkit nak cerita syurga dan neraka. Tu belum lagi mizan, tu belum lagi titian sirat, tu belum lagi tunjuk neraka. Itu belum lagi. Ini baru nak menuju ke barzakh.